Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Lance Ayub. Kisah yang bertajuk Gangguan di Hotel. Kisah ini terjadi pada tahun 2018, di mana waktu tu saya dan isteri bersama kakak dan abang ipar saya bercuti di Tanah Rata, Cameron Highland. Diringkaskan penceritaan, kami sampai agak petang juga di sana. Dalam jam 5 petang, setiba di sana, kami singgah minum petang di sebuah restoran sambil mencari hotel untuk kami bermalam di sana. Kami cuma gunakan aplikasi online untuk mencari hotel yang sesuai. Ada 3-4 hotel yang kami book, dan selepas minum kami terus ke hotel-hotel yang kami book tadilah. Memandangkan kakak saya ni agak cerewet dalam memilih hotel, jadi banyak hotel yang kami cek ditolaknya kerana tidak menepati standard yang memuaskan. Setibanya satu hotel yang agak gah juga di sana. Nama hotel ni dirahsiakan ya. Jam menunjukkan jam 7.20 malam. Pihak hotel tu menawarkan apartmennya yang hanya tinggal 2 saja waktu tu. Jadi kami dibawa oleh pekerjanya untuk melihat dulu kondisi apartmennya sebelum membuat bayaran. Apabila kami melawat antara 2 apartmen tu, perasaan yang tak berapa nak best, kata Lan Ayub ni, perasaan yang tak berapa nak best mula melanda kerana lokasinya agak jauh dan lobi dan jalan ke situ agak sunyi, dikelilingi pokok-pokok di sepanjang jalan. Sebaik bersetuju untuk menyewa apartmen yang dilengkapi 2 bilik di dalamnya, kami kembali ke lobi untuk mengambil kereta untuk dibawa parking di bawah apartmen tu. Dalam perjalanan, isteri menegur kepada pekerja hotel, "Dek, kat sini tak ada apa-apa yang mistik-mistik ke?" Sambil tergelak, budak tu cakap, "Tak ada kak, akak jangan fikir. Kalau akak fikir, dia muncul." Sambil berseluruh. Kami pun apa lagi, tergelak lah kan. Dan tak ada pula fikirkan yang pelik-pelik dengan jawapan budak tu. Selepas check-in, kami letak saja barang, kemudian terus kami keluar untuk makan malam dan berjalan-jalan di sekitar kawasan. Selepas jam 12.30 malam, kami pulang ke apartmen tersebut. Maka bermulalah kisah yang tak berapa nak best. Kata Lan Ayub. Setiba di hotel, saya terus ke tandas dalam bilik saya. Yang lain terus duduk di ruang tamu sambil switch on TV. Disebabkan terlalu tak tahan untuk buang air, saya masuk bilik air, kemudian tak tutup pintu bilik air tu, hanya rapatkan sikit je. Tengah saya buang air kecil tu, tiba-tiba pintu bilik air saya tertutup sendiri. Dalam hati saya, angin rasanya. Selepas saya melepaskan hajat, saya terus mencapai tombol pintu untuk membukanya. Tetapi pintu tak dapat dibuka. Sudah. Apa hal pula ni? Saya cuba beberapa kali, tetap tak boleh juga. Suara TV di ruang tamu jelas kedengaran. Kemudian saya menepuk-nepuk pintu dengan kuat sambil memanggil isteri saya dengan jeritan yang kuat. Tapi malangnya tak ada respon. Kemudian saya beristighfar dan cuba berselawat dengan tenang. Lan Ayub, dia berselawat dan istighfar dalam bilik air Alhamdulillah, pintu akhirnya dapat dibuka setelah hampir 10 minit terkurung. Terus saya ke ruang tamu. Isteri menegur, "Hai, lamanya abang dalam tandas?" Saya cakap saya terkurung dan panggil dia, tetapi dia macam terpinga-pinga je. Katanya tak dengar apa-apa pun.
Kalau awak ketuk pintu tu, mesti dia dengar sebab ruang tamu dan bilik agak dekat jaraknya. Saya pun diam ajalah. Kami duduk di ruang tamu dan berbual-bual bersama kakak dan abang ipar. Kemudian, saya mencapai handphone saya, lalu buka Mr. Google. Search hotel berhantu di Cameron Highland. Dan keputusan yang saya dapat, hotel kami duduk sekarang ni berada di list pertama dalam carian. Saya tunjuk pada isteri. Dia terdiam dan memandang muka saya. Terus swing mood. Abang ipar dan kakak tak lama lepas tu diorang masuk bilik diorang untuk berehat. Saya dan isteri tutup televisyen dan terus masuk bilik. Keadaan dalam bilik kami agak panas. Kemudian isteri masuk ke bilik air dan mandi. Selepas tu saya pula mandi. Setelah selesai semua dan tukar baju tidur, kami tutup lampu dan baring di katil. Suasana terasa amat gelap. Isteri rapat kepada saya dan memeluk saya. Dia cakap, "Hei, kenapa gelap sangat ni?" Saya pun bangun dan buka lampu bilik air, memandangkan dalam bilik kami tak ada lampu tidur. Dalam kesamaran, saya kembali ke katil dan cuba melelapkan mata. Tiba-tiba terdengar orang mengetuk tingkap bilik. Ya, mengetuk tingkap bilik kami agak kuat juga. Saya bangun dan terus selak langsi. Apa saya dapati? Hanya tingkap yang berada di tingkat 3 ruang apartmen kami. Mustahil ada orang boleh mengetuk tingkap kami dengan ketinggian sebegitu. Saya dah tak sedap hati dah masa tu. Isteri dah tarik selimut tutup seluruh tubuhnya. Saya kembali ke katil. Lebih kurang 20 minit isteri terjaga. Katanya dia dengar suara perempuan memanggil nama saya. Tapi saya tak dengar pun. Saya katakan pada dia, "Awak mimpi kot." Kami kembali baring dan cuba melelapkan mata. Tiba-tiba saya terdengar bunyi tapak kaki dari toilet, dari tandas menuju katil kami. Saya cuba tidak menghiraukan. Namun sekali lagi saya dikejutkan dengan tepukan bantal kepala saya dan memang terasa kuat ditepuk, seolah-olah cuba membangunkan saya. Saya terus terduduklah kan, melihat sekeliling, tak ada apa-apa. Saya baring semula. Dalam 10 minit, bunyi lagi tapak kaki berjalan dalam bilik kami. Kali ini, saya dan isteri dikejutkan dengan merasa sebentuk tubuh cuba duduk di hujung kaki kami yang berselimut. Hei, memang terasa ada seseorang yang cuba naik ke katil dan duduk di atas kaki kami. Terus kami berdua bangun. Saya mula marah. Saya memaki hamun benda tu. "Jangan kacau kami! Pergi berambus tempat lain! Kita nak tidurlah!" Sebaik saja menenangkan diri, saya beristighfar. Lalu saya pun melaungkan azan dalam bilik tersebut. Keadaan selepas itu agak tenteram selepas laungan azan dibuat. Kami kemudian barulah dapat melelapkan mata. Seawal pagi, kami bangun dan cuba menghirup udara segar. Isteri terus ke dapur untuk membuat kopi. Saya ke ruang tamu dan buka sliding door dan ke serambi untuk menghirup udara segar. Yang peliknya, pintu bilik kakak saya terbuka luas dan isteri cuba mendapatkan kepastian dari depan pintu bilik. Dan dia terus cakap kat saya, "Along tak ada dalam bilik. Mana dia orang pergi ya? Hei, sampai hati tinggalkan kita." Saya cakap, "Entahlah. Pergi ambil angin pagi rasanya." Kami pun masuk semula ke dalam bilik dan berbual-bual sambil mengopi. Selang beberapa minit, terdengar pintu bilik kakak dibuka dan dengar tapak kaki menuju bilik kami. Lalu diketuk.
Kami pun terus buka pintu. Terkejut tengok kakak dalam pakaian tidur di depan pintu kami. Along, bukan tadi kau keluar ke? Dia tengah mamai-mamai baru bangun. Keluar? Tak adalah. Aku baru bangun ni. Tadi pintu bilik terbuka dan kita tengok kau tak ada. Dia macam blur dengar apa yang kami cakap. Tak adalah. Ni baru keluar bilik ni. Baru buka pintu ni. Saya memandang isteri antara satu sama lain. Pelik. Kemudian selepas tu, kami membawa kopi terus ke ruang tamu dan kami menceritakan pengalaman kami malam tadi. Tapi dia tak percaya dan gelakkan kami je. Dia kata dia tak ada kena apa-apa pun. Lena je tidur. Kemudian kami bersiap-siap untuk cari sarapan pagi. Isteri saya mandi dulu. Saya berbual lah dengan kakak dan abang ipar, menceritakan hal yang terjadi. Sebaik saja isteri saya selesai, hanya saya saja yang belum mandi. Kemudian isteri menggantikan saya di ruang tamu berbual dengan kakak. Saya masuk ke bilik mandi untuk mandilah. Sebaik saja saya hendak menggosok gigi, saya ternampak dari cermin bilik air tersebut seperti ada satu tulisan yang muncul. Biasalah, kalau bilik air dibuka water heater, cermin jadi berkabus kan? Dari kabus tu muncul seperti tulisan yang baru ditulis. Saya keluar memanggil isteri saya. Isteri saya dan kakak saya datang ke bilik air. Saya kata pada isteri, "Ini awak yang tulis ke?" Dia kata, tak adalah. Kemudian keadaan jadi kecoh sekejap bila kakak sibuk nak ambil gambar tulisan tu. Dia panggil suami dia untuk tengok sekali. Semasa sibuk bergambar itulah, akhirnya abang ipar dan kakak dalam bilik air tu dengar suara mendengus agak kasar. Dan tiba-tiba angin lalu dengan kuat. Terus dia jerit, "Dah, kemas barang semua. Kita keluar sekarang juga." Dengan kelam kabut, kita semua packing barang. Terus kita keluar dari bilik tersebut. Lepas check out, terus kita cari makan dan cari jawapan tentang tulisan yang muncul tu. Akhirnya saya bertanya salah seorang Cina di situ, "Encik, you tahu tulisan Cina ke?" Dia pun mengangguklah. "Ini tulisan Cina ke?" Dia membelek-belek handphone saya. "Ya," katanya. Apa dia tulis?" "Ini dia tulis tolong saya." Begitulah gangguan yang kami hadapi. Berbagai perkara pelik yang berlaku semalaman sehingga ke pagi. Kalau sesiapa pandai boleh translatekan tulisan tu, sila komen di bawah ya. Akhirnya kami dapat juga jawapan tentang tulisan tersebut. Dan kami meminta maaf sesangat kalau hantu tu membaca cerita ni. Kami tak dapat nak tolong anda. Bergurau pula Lan Ayub ni. Sekian.